wa ta'ala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ceramah penerangan sempena pilihan raya negeri Johor. Saya datang jauh daripada Kelantan, naik kereta hampir 10 jam. Badan pun sakit-sakit sebab orang tua. Walaupun nampak muda, tapi umurnya sudah banyak. Tujuan yang utama saya datang ke negeri Johor ini ialah untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua bersama-sama keluar pada 12 hari bulan untuk mengundi Perikatan Nasional dan membuat perubahan di dalam negeri Johor ini. Itulah hasrat yang paling besar. Yang kalau ikut hati tak datang mudah-mudah. Tetapi inilah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rakyat Johor ataupun bangsa Johor untuk membuat perubahan dan mencipta sejarah dalam politik negara. UMNO yang lahir di Johor, besar di Johor, orang Johor juga yang boleh mematikan ataupun menjatuhkan UMNO di Johor. Jadi kita minta supaya bangsa Johor membuktikan kebolehan dan kemampuan mereka dan keberanian untuk membuat perubahan. UMNO sudah lebih 60 tahun menjadi kerajaan di Malaysia dan khususnya di Johor ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri baik buruk, elok tak elok dia, bagus tak bagusnya dalam masa 60 tahun. Dan Perikatan ataupun Pakatan Harapan telah memerintah Malaysia ni 22 bulan. Jadi dua-dua tu kita sudah tengok. Sebab itulah bila Perikatan Harapan dulu, Pakatan Harapan dulu naik, saya sebut ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan kepada rakyat. UMNO yang disokong oleh rakyat Johor. Kita percaya orang Johor ni jujur waktu mereka menyokong UMNO. Harapan mereka tinggi. Tetapi perjuangan yang baik ini telah dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang rakus kuasa dan tamak dengan kedudukan mereka. Sebab itu mereka mengadakan pilihan raya ini walaupun dari segi politiknya tidak perlu. Dan mereka mengisytiharkan putus hubungan dengan PAS di Kelantan tanpa sebab. Kerana apa? Kerana kita tahu sebahagian pemimpin UMNO ini ingin bertanding dan menjadi wakil rakyat dalam pilihan raya. Itu saja. Dan kita tengok apa yang mereka lakukan kepada Tan Sri Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri selama 17 bulan. Tidak ada sebarang masalah. Tetapi UMNO membawa slogan kerajaan gagal dan akhirnya mereka menarik sokongan daripada kerajaan dan menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Bangsa Johor mesti memberi perhatian kepada perkara ini. Kalau kita betul-betul serius dengan bangsa Johor, tidak ada lagi sejarah Malaysia ni bangsa Johor menjadi Perdana Menteri. Yang ada ialah timbalan Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Ismail dulu, kalau tak silap saya, menjadi timbalan. Tapi tidak pernah Tan Sri Muhyiddin ini boleh menjadi Perdana Menteri bila kita menjadi kerajaan. Tetapi pemimpin UMNO yang ada agenda politiknya yang tersendiri menyusun gerakan dan akhirnya menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Di mana maruah bangsa Johor? Kalau saya boleh tanya, di mana maruah bangsa Johor? Inilah peluang pertama bangsa Johor menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi UMNO yang disokong oleh orang Johor, yang berkembang di Johor inilah yang mengkhianati kepimpinan Tan Sri Muhyiddin itu. Kerana apa? Kerana ada agenda politik yang tersembunyi. Maka sebab itu bangsa Johor ini mesti keluar beramai-ramai pada 12 hari bulan dan menyatakan pendirian mereka menolak UMNO yang mengkhianati bangsa Johor sebagai Perdana Menteri. Ini benda penting untuk kita lihat. Dan inilah masa untuk kita membuat perubahan. Ada orang takut
nak buat perubahan kerana dia kata siapa nak merintah Malaysia. Tan Sri Muhyiddin pernah menjadi Perdana Menteri 17 bulan. Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Dan kita membuktikan kemampuan kita. Walaupun dalam suasana PKP, COVID dan sebagainya, tetapi dengan pengalaman, kebijaksanaan Tan Sri Muhyiddin dan pasukannya, kita berjaya melepasi cabaran COVID. Dan untuk merintah negeri ini, kita PAS ni ada pengalaman. Koman-koman kita pakai kupiah pun, kita merintah Kelantan 30 tahun lebih dah. Itu pun nasib baik malam ni saya tak pakai kep pelikat. Biasa kita di Kelantan kalau ceramah pakai kep pelikat. Tapi kerana hujan lebat di Johor, takut susah nak lari. Jadi baiklah saya pakai seluar. Dan kita membuktikan 30 tahun kita memerintah negeri Kelantan dengan segala kekurangan, dengan segala tekanan. Tetapi 30 tahun kita boleh bertahan dan kita boleh mentadbir negeri dengan baik. Pengalaman ini insya-Allah bila digabung dengan kebijaksanaan dan pengalaman Tan Sri Muhyiddin, kita boleh membentuk Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang. Tetapi perubahan di Malaysia ini mesti bermula di Johor. Bangsa Johor mesti membuktikan kejantanannya untuk menjatuhkan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau tak boleh tukar kerajaan UMNO ni, tak payah makan asam pedas, tak payah makan mi racun. Kalau takut membuat perubahan, ini yang penting. Dan kita di Kelantan alhamdulillah 30 tahun kita memerintah, pembangunan berjalan. Walaupun kita ditekan. Dan 5 tahun yang lepas, daripada tahun 2021, 5 tahun ke belakang, kita berjaya mencatatkan belanjawan surplus selama 5 tahun berturut-turut di Kelantan ni. Tahun lepas, belanjawan kita surplus 40 juta. Dalam keadaan orang kata lebah ni tak pandai merintah, lebah ni tak erti, saya koman-koman saya pun master saya daripada University of Birmingham, England. Koman-koman saya pun semua saya tak pernah sebut, tapi saya sebut juga malah sebab orang pandang lekeh kepada pimpinan PAS ni. Mentah-mentah pakai kopiah, mentah-mentah pakai sarung, dia ingat tak pandai orang putih. Kalau setakat dengan Ibrahim Ali tu sampai pagi pun saya boleh bercakap Inggeris. Itu contoh dia. Jadi 5 tahun berturut-turut belanjawan kita surplus. Kerana apa? Kebijaksanaan mengurus sumber keuangan yang terhad. Dan bila kita bersama-sama dengan kerajaan di peringkat persekutuan, alhamdulillah peruntukan-peruntukan mari banyak. Orang pelekehkan kita, masalah air pun tak boleh selesai. Kita tak boleh selesai masalah air ini ialah kerana pemimpin UMNO pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir, yang menyekat peruntukan ke negeri Kelantan. Johor dulu pun susah juga. Saya ingat lagi waktu saya berada di UKM tahun 80-an tu, sepanjang jalan dia muar penuh dengan tong dan tempayan. Tuan-tuan ingat ke dah? Tu di muar penuh dengan tong dan tempayan tepi jalan. Kenapa? Kerana tidak ada air. Maknanya negeri yang diperintah oleh UMNO sendiri pun ada masalah. Tetapi kalau diberikan peruntukan yang cukup di negeri Kelantan, insya-Allah kita boleh selesaikan juga masalah air. Pulau Pinang boleh selesai masalah air kerana kerajaan persekutuan pada waktu itu memberikan soft loan 2 bilion. Johor ini pun dapat loan 2 bilion. Tapi kita di Kelantan dinafikan hak ini pada masa Dr. Mahathir. Ini yang kita kena faham. Sebab tu orang Kelantan kata kalau duit tak ada, jadi bodoh selalu. Dia cerdik ni bila ada duit. Jadi kita di Kelantan sebab tak ada duit, cuba bagi kepada Kelantan 2 bilion, kita boleh selesai masalah air. Daripada masuk dalam akaun Najib, baiklah hantar kepada negeri Kelantan. Kita boleh selesai. Dan orang kata macam mana PAS nak memerintah dalam Perikatan Nasional kerana ada orang bukan Islam. Orang bukan Islam di Kelantan ni 90% menyokong kepimpinan Parti Islam di Kelantan ni. Tuan-tuan boleh pergilah tengok di Kelantan. Pergi tengok apa yang berlaku di Kelantan. Di Kelantan ni orang Buddha sebagai contohnya, kita tidak sekat hak mereka.
Mereka ada 3 patung yang besar yang tidur di tumpak tu sampai hari ni pun kita tak kejutkan. Yang duduk di tumpak kita tak suruh bangun. Yang berdiri di bacok kita tak suruh berlari. Kita tidak usik sebab kita menghormati pegangan agama orang Siam. Kerana patung-patung itu dibina dalam penempatan mereka. Sebab apa? Sebab kita bergerak di atas dasar Islam. Dalam Islam disebut bahawa kita mesti berlaku adil kepada semua orang. Tak kira dia Muslim ke, tidak Muslim ke, setiap orang ni ada hak yang perlu kita berikan. Sebab tu Tok Guni Aziz, waktu dia merintah dulu, dia buat dasar bagi orang non-Muslim, orang Cina, orang India, orang Thai. Mereka ni ada hak satu keluarga, satu rumah. Pastikan supaya mereka ada rumah untuk didiami. Dan itu berjalan sampai hari ini. Di Kelantan, di tengah-tengah bandar Kota Baru, depan pejabat PAS Kelantan, ada satu pasar kita panggil Pasar Pinang. Pasar Pinang ni macam pasar kampung. Di tengah-tengah itu, orang Cina jual babi secara terbuka semenjak dulu lagi waktu saya budak-budak lagi. Sampai hari ini pun kita tidak sekat orang Cina jual babi. Cuma kita pesan kepada orang Melayu, jangan beli, jangan makan. Dia nak jual, biarlah dia jual sebab hak dia untuk mendapatkan. Sekarang ni tuan-tuan akan tua-tua pergi ke Kelantan, Pasar Pinang tu babi dijual secara terbuka sampai hari ini. Ini sikap terbuka. Sebab ada orang pertikaikan macam mana PAS nak merintah Malaysia, nak jadi kerajaan di Johor bersama dengan Perikatan Nasional. Sedangkan PAS ni kuat agama, komitmen agama kita kekal. Tetapi kita ada garis panduan yang disebut oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang menyakiti zimmi, man aza zimmiyan. Zimmiyan ni ialah non-Muslim yang berada dalam negara Islam. Jadi Nabi kata man aza zimmiyan, sesiapa yang menyakiti orang zimmi ni, aku akan berdiri untuk membela mereka. Ini dasar ini, dan dasar ini sesuai. Sebab tu pada pandangan saya, kalau nak tengok truly Malaysia, kena pergi Kelantan. Sebab keluarga Malaysia tu sebenarnya wujud di Kelantan sejak lama. Orang Cina bercakap Kelantan, makan budu, pakai kain pelikat, nama pun awal, mek, nama Kelantan. Mana asimilasi itu berlaku dengan cantik, dengan tersusun. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Kelantan, tanya orang Cina tak ada masalah. Saya pernah mula-mula saya jadi wakil rakyat, saya jumpa dengan beberapa peniaga Cina di Kota Baru. Saya masuk dalam kedai, saya pergi borok-borok dengan dia. Saya tanya terus-terang, kenapa kamu orang Cina sokong PAS? Kenapa kamu sokong Tok Guni Aziz? Dia kata, YB, kita ni bukan nak pembangunan, kita ni bukan nak kemajuan sangat. Kita nak pemimpin ni orang yang baik. Pembangunan ni siapa-siapa boleh buat. Jalan raya, hospital, semua orang buat. Siapa yang jadi kerajaan, dia mesti melakukan pembangunan. Sebab tu pembangunan ni wujud di negara komunis, wujud di Rusia, wujud di mana-mana. Sebab itulah tanggungjawab kerajaan. Sebab tu kita tidak berjanji kalau kita menjadi kerajaan kita akan buat jambatan, kita akan buat jalan raya. Sebab itu tanggungjawab kerajaan. Macam orang kahwin lah. Bila dia kahwin, dia tak payah berjanji sampai masa mengandung, sampai masa melahirkan anak. Mana ada seorang lelaki pergi minta orang perempuan, pakcik, kalau bagi Minah ni jadi isteri saya pastikan beranak seorang setahun. Mana ada. Sebab benda tu natural. Bila kahwin, mestilah beranak kalau tak ada masalah. Kerajaan pun macam tu. Siapa yang jadi kerajaan, kalau UMNO boleh buat, kita Perikatan Nasional pun insya-Allah boleh buat lebih baik daripada Barisan Nasional. Ini yang kita kena faham. Sebab tu kita tengok Singapura, mana maju Singapura dengan Malaysia? Tentulah maju Singapura. Minta maaf saya tanya terang-terang, ada UMNO ke di Singapura? Ada Barisan Nasional ke di Singapura? Tak ada. Maknanya kalau tak ada UMNO, lebih senang untuk membangunkan negara.
Itu poinnya penting. Sampai orang Malaysia pun berderet-deret setiap pagi menyeberangi tambak Johor nak kerja di Singapura. Sekarang ni kerana PKP. Maka sebab itu pada malam ini, kerana Datuk Seri ada ni, dia banyak modal lagi. Jadi sebab itu saya nak ulangi, marilah kita bersama